Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama lagi dalam mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi tahun 4. Kita akan ke tajuk pengenalan kepada reka bentuk bersama Cikgu Salhi. Jom. Kita ada 6 tajuk ya. Okey, tajuk yang kedua ke hari ini ialah pengenalan kepada reka bentuk. Tengok buku teks muka surat hadapan 3 Roman. Murid-murid boleh rujuk muka surat 14 dan juga 15, di mana unit 2 kita akan belajar tentang pengenalan kepada reka bentuk. Perhatikan gambar rajah dialog di bawah. Arif dan keluarganya berada di restoran yang terletak di menara bangunan. Ayah, cantik sungguh bangunan tinggi di sekeliling kita. Bentuknya berbeza. Ya Arif, semua objek di atas meja ini mempunyai reka bentuk yang pelbagai. Okey, secara kesimpulannya, reka bentuk sesebuah bangunan tentunya berbeza antara satu sama lain. Begitu juga dengan objek yang ada di sekeliling kita. Ya. Bolehkah kamu menyatakan satu objek yang mempunyai pelbagai reka bentuk? Okey, di sini cikgu nak awak berbincang tentang reka bentuk yang terdapat dalam gambar. Bangunan yang tinggi di belakang, reka bentuknya macam mana ya? Cuba kita bincangkan. Kalau murid perhatikan di atas meja, terdapat pelbagai reka bentuk yang berbeza. Contohnya seperti pinggan, garfu, pisau, jenis kuih, bentuk kuih yang mempunyai bentuk yang berbeza-beza. Sekarang cikgu nak awak perhatikan muka surat 16. Di mana muka surat 16, yang atas sekali kita ada apakah reka bentuk? Persoalan apakah reka bentuk? Okay, reka bentuk bermaksud corak atau bentuk sesuatu produk yang direka. Produk yang kita reka ada pelbagai bentuk, ada pelbagai corak. Itulah yang dinamakan sebagai reka bentuk. Sebagai contoh ialah reka bentuk pakaian. Terdapat pelbagai jenis bentuk pakaian seperti baju kurung, baju cheongsam, senfu dan lain-lain lagi lah. Begitu juga dengan reka bentuk gelas. Dalam gambar ada 3 jenis reka bentuk gelas ya. Begitu juga dengan reka bentuk kuih. Kita ada bentuk kuih bulat, ada yang berbentuk segi 4, segitiga dan juga lepir. Okay, pelbagai reka bentuk produk ini dibuat adalah untuk memenuhi citarasa pengguna. Kerana citarasa pengguna adalah berbeza-beza. Macam kita lah, ada kita suka pakaian yang panjang, ada suka pakaian yang singkat sedikit, yang lebar, yang besar, yang kecil, yang longgar. Itu semua adalah pelbagai reka bentuk produk yang dibuat untuk memenuhi citarasa pengguna. Okey, kalau kita nak tahu produk ini ialah sesuatu barang ataupun perkhidmatan dan sebagainya yang dihasilkan oleh seseorang ataupun mesin. Sama ada seseorang ataupun individu ataupun kilang-kilang yang ada mesin yang menghasilkan produk tersebut. Seterusnya murid boleh membuka halaman muka surat 17. Okay, pentingnya reka bentuk. Setiap reka bentuk mempunyai kepentingannya dalam kehidupan. Antara kepentingan reka bentuk adalah seperti yang berikut. Yang pertama, memenuhi keperluan dan kehendak yang berbeza. Kita tahu keperluan individu ataupun seseorang dan kehendak seseorang adalah berbeza. Yang kedua, membantu kerja dan memudahkan urusan harian. Banyak benda, banyak objek yang dapat membantu kerja dan memudahkan urusan harian seperti cerik elektrik untuk masak air, bread maker tu untuk membuat kopi. Okay, bagaimana reka bentuk suatu produk boleh memenuhi pelbagai citarasa pengguna? Dah tentulah reka bentuk suatu produk ini memudahkan urusan harian lebih cepat. Dengan adanya teknologi, urusan harian kita lebih cepat. Sekarang murid boleh rujuk muka surat 18 pula. Kenapa pentingnya reka bentuk? Cikgu sambung, menjimatkan masa. Okey, kenapa menjimatkan masa?
kenderaan yang kita gunakan ataupun kita pergi ke tempat kerja lebih jimat daripada kita berjalan kaki. Sebagai contoh, kereta api laju yang sangat laju dan boleh menjimatkan masa daripada satu destinasi ke satu destinasi. Seterusnya, memberikan pelbagai pilihan mengikut citarasa, kemampuan dan gaya hidup. Yang ini memberikan kita pilihan untuk memilih reka bentuk dan citarasa yang kita nak. Contohnya kasut kat sini, pelbagai jenis kasut dan reka bentuk yang kita inginkan. Ikut kemampuan dan gaya hidup. Cikgu nak awak rujuk muka surat 19 pula. Sebenarnya dalam reka bentuk ni walaupun ada kepentingan, tetapi sebagai kerjaya pilihan saya lah, pilihan kita. Kemahiran reka bentuk menyediakan laluan kerjaya dalam pelbagai bidang. Kita bincangkan laluan kerjaya di bawah. Sebagai contoh, yang pertama, pereka grafik. Kerjaya yang paling sesuai, pereka grafik. Kita ada chef, kita ada pereka fashion, kita ada juru animasi, kita ada arkitek. Kita boleh memilih bidang kerjaya yang diminati dan perlu berusaha untuk mencapainya. Okey, mesti kita ada cita-cita kan, kita nak jadi apa. Waktu kita besar nanti, dewasa nanti, selepas kita belajar, apa kerjaya pilihan kita. Dalam kerjaya ni, kita boleh pilih lah yang mana paling sesuai dengan kemampuan kita dan kita punya tahap pendidikan. Seterusnya, pada muka surat 20. Apa itu apresiasi reka bentuk? Apresiasi reka bentuk merupakan penghargaan terhadap reka bentuk yang telah dihasilkan. Kita perlu menghargai setiap reka bentuk produk di sekeliling kita. Sebagai contoh, dialog di bawah. Saya minum dengan mudah kerana mulut botol ini lebih besar. Saya hanya menyedut air dan tidak perlu membuka penutup botol. Semua botol yang dihasilkan mempunyai reka bentuk yang berbeza. Setiap reka bentuk mempunyai fungsi yang berbeza. Contoh, botol air yang dihasilkan mudah dibawa, mudah digunakan. Rujuk pula muka surat 21, itu adalah elemen dalam reka bentuk. Apa dia elemen? Idea untuk menghasilkan sesuatu produk adalah dengan menggabungkan beberapa elemen. Antara elemen dalam reka bentuk adalah seperti yang berikut. Yang pertama, garisan. Garisan, terdapat pelbagai jenis garisan. Setiap jenis garisan mempunyai fungsi yang tersendiri. Yang kedua adalah rupa. Rupa merupakan permukaan yang mempunyai garisan luar sebagai sempadan. Jika garisan berubah, rupa dan bentuk bangunan akan berubah. Rupa ada dua, ada rupa organik dan juga rupa geometrik. Dan akhir sekali, muka surat 22 dan juga 23, elemen seterusnya ialah bentuk. Bentuk ialah objek yang mempunyai ruang, isi padu dan lebih daripada satu permukaan. Jika bentuk berubah, ruang, isi padu dan permukaan juga akan berubah. Seterusnya, tekstur. Tekstur pada objek dapat dilihat atau disentuh seperti kasar, licin, kesat, halus, lembut dan berkilat. Dalam gambar rajah ada contoh, tekstur kasar dan tekstur licin. Seterusnya, saiz. Saiz boleh dilihat dengan membuat perbandingan antara dua benda, iaitu besar ataupun kecil. Sebagai contoh, saiz bola sepak lebih besar daripada saiz bola tenis. Warna. Warna memberikan kesan pada objek dan orang yang melihatnya. Warna yang panas menimbulkan suasana ceria, riang dan bersemangat. Manakala warna yang sejuk menimbulkan suasana redup, tenang dan damai. Ruang pula ialah tempat yang lapang dan mampu memberikan keluasan. Contoh, ruang yang kecil menampakkan suasana yang sempit, manakala ruang yang besar dapat memberikan keselesaan. Begitu juga dengan nilai. Nilai dan reka bentuk menunjukkan perubahan daripada terang kepada gelap atau sebaliknya bagi sesuatu rona warna. Secara kesimpulannya,
Walaupun reka bentuk tu ada banyak elemen, tapi tidak semuanya elemen itu terdapat dalam sesuatu produk ataupun objek tersebut. Cikgu rasa sampai di sini dulu PDPR kita pada hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, berjumpa lagi di lain waktu.